Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini memasuki ke suatu tarikh yang sangat besar di dalam sejarah Islam ataupun tarikh yang besar dalam sejarah sirah nabawiyah, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' bermaksud perjalanan malam baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Manakala Mi'raj pula adalah Nabi baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis ke syurga yang tertinggi, iaitu Sidratul Muntaha, sehingga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana peristiwa ini menjadi satu ujian bagi umat Islam pada ketika itu untuk menguji sama ada mereka mempercayai, beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka bersempena dengan tarikh ini, marilah kita melihat apakah hikmah di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Yang pertama, iaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah satu perjalanan yang nyata yang perlu kita beriman terhadapnya. Perjalanan Isra' dan Mi'raj ini bukanlah seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak, yang di mana perjalanan ini merupakan mimpi baginda Rasulullah SAW, dan bukan juga perjalanan roh baginda Rasulullah SAW sahaja, tetapi perjalanan Isra' dan Mi'raj ini seperti yang kita imani adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW secara nyata dengan roh dan juga jasad baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga naik ke atas syurga. Yang kedua, ini peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga merupakan pembuktian kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan sesuatu perkara, maka tidak mustahil bagi Allah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW boleh bergerak boleh diisrakan daripada Mekah ke Baitul Maqdis dengan sekelip mata, dan perjalanan Mi'raj Nabi sehingga pulang kembali ke tempat tinggal beliau dalam masa satu malam sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berupaya untuk mengadakan dunia ini, mengadakan alam ini. Apakah mustahil Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisra' dan memi'rajkan baginda Rasulullah SAW dalam masa satu malam saja? Tidak mustahil. Kalau sekiranya kita menggunakan logik akal sekalipun, kita ketahui bahawa baginda Rasulullah SAW semasa dalam perjalanan Isra' Mi'raj, baginda menaiki kuda yang diberi nama sebagai Burak. Burak dalam bahasa Arab berasal dari perkataan barakah, burakah, okey, iaitu burak, barakah juga bermaksud cahaya. Maksudnya binatang yang ditunggang oleh Nabi itu, iaitu burak, diciptakan daripada cahaya. Sekiranya diciptakan cahaya mampu bergerak dengan sekelip mata. Oleh itu, dalam hadis Isra' dan Mi'raj, apabila baginda Rasulullah SAW menceritakan apa yang baginda nampak semasa perjalanan Isra' tersebut, antaranya baginda nampak di padang pasir ada pedagang-pedagang yang sedang berjalan. Baginda mampu melihat dengan begitu jelas. Sebab apa? Baginda lihat mereka ni seolah-olah terhenti pada ketika itu. Kenapa? Jikalau kita lihat daripada segi sains sekalipun, apabila sesuatu benda yang bergerak selaju dengan kelajuan cahaya, jadi apa yang kita nampak di sekeliling, ianya akan jadi seolah-olah masa itu terhenti. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang ketiga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah ianya merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk merawat kedukaan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun tersebut sebelum kejadian peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Nabi telah pergi berdakwah di kota Taif, di mana di kota Taif dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ditolak secara total. Bukan sahaja ditolak, malahan baginda disakiti, dihina, dibaling batu sehingga berdarah kaki baginda Rasulullah SAW yang mulia itu. Pada tahun tersebut juga, baginda kehilangan dua orang yang paling baginda sayang dan paling baginda cintai,
iaitu yang pertama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga baginda juga kehilangan pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendukung beliau, mendukung baginda, iaitu Abu Talib. Jadi peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala ingin merawat duka, memberikan sedikit kegembiraan kepada baginda Rasulullah SAW dan mengangkat, memberikan kemuliaan, sebab tidak pernah ada nabi ataupun rasul yang mendapat peluang ini, peristiwa ini, melainkan baginda Rasulullah SAW. Dan hikmah yang keempat iaitu dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini iaitu ujian kepada orang-orang Islam, ujian kepada orang yang beriman. Jikalau kita kata kita ni seorang yang beriman, apakah kita beriman kepada segala perkara yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Kerana Isra dan Mi'raj bagi kita manusia ini adalah sesuatu perkara yang ghaib. Kita sebagai seorang Islam, kita juga beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Jadi apa yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah nyata bagi baginda, tetapi bagi kita ialah sesuatu perkara yang ghaib, di mana baginda SAW telah melihat neraka, telah melihat apakah siksaan yang bakal diterima oleh neraka bagi orang-orang yang berbuat maksiat ataupun orang-orang yang tidak beriman. Dan baginda SAW telah naik ke syurga. Naik ke syurga, telah berjumpa dengan para nabi dan juga rasul, telah berjumpa dengan para malaikat, dan sehinggakan telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana kita berharap pada suatu hari nanti apabila kita dapat memasuki syurga, kita berharap untuk mendapat nikmat yang paling besar, iaitu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di syurga nanti. Dan hikmah yang kelima dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini iaitu kefarduan solat 5 waktu umat Islam, umat akhir zaman yang telah diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, firman Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Kita manusia dan juga jin, Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintah yang pertama apabila diberikan kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak 50 waktu. Bagi kita tahu bahawa kita tidak mampu untuk melakukannya, diminta kurang. Itu juga satu nikmat kepada kita umat manusia, dikurangkan sehingga 5 waktu sahaja sehari semalam. Itu pun susah untuk kita laksanakannya. Jadi moga-moga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini dapat kita pertingkatkan lagi amal ibadah kita, dapat kita mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada penghulu kita, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.